Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Ustuanah Aisyah akan membentangkan tentang nasakh dan mansukh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Fatihah binti Durawa'i. Nama saya Safa Syakira binti Ashraf. saya Nur Rashidah binti Muhammad Ramli. Nama saya Ummu Syahidah binti Muhammad Bakar. Hari ini kami akan membincangkan tentang nasikh dan mansukh. Okey, nasikh bermaksud dari segi bahasa bermaksud menghilangkan, memindahkan, menukar atau membatalkan. Okey, dari segi istilah adalah mengangkat, iaitu membatalkan satu hukum syarak dengan dalil syarak. Iaitu mengangkat sesuatu hukum syarak bermaksud membatalkan dalil tersebut dari diamal oleh mukallaf. Okey, hukum syarak bermaksud iaitu kata-kata Allah yang berkaitan perbuatan mukallaf sama ada arahan melakukan melarang atau berbentuk pilihan. Dalil syarak terbahagi pada dua, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Okey, syarat-syarat hukum syarak ada 3. Syarat-syarat nasakh ada 3, iaitu yang pertama, hukum syarak yang beramal dengannya tidak bersangkutan dengan akidah, akhlak dan kisah. Ia hendaklah dimansukhkan itu adalah hukum syarak. Yang kedua, dalil yang membatalkan hukum syarak adalah dari dalil syarak, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Dan yang ketiga, hendaklah dalil nasikh itu datang kemudian daripada dalil mansukh. Kerana mansukh itu yang dihapuskan dan yang nasikh itu yang menghapuskan. Okey, jumpa terusnya. Okey, seterusnya. Hal-hal yang mengalami nasakh. Hal-hal yang mengalami nasakh ni lebih kepada bentuk ayat yang boleh dinasahkan. Okey, yang pertama, bentuk ayat yang boleh dinasahkan ni mestilah bentuk ayat tu dalam bentuk perintah dan larangan, berita, iaitu khabar. Lepas tu yang kedua, terjadi sekiranya yang kedua, bentuk ayat tu mestilah tidak berkaitan dengan persoalan akidah, berhubungan dengan zat Allah, sifat-sifatnya, kitab-kitabnya dan hari kemudian. Dan yang ketiga, bentuk ayat yang ketiga yang boleh dinasahkan, mestilah bentuk ayat itu dalam al-wa'id, iaitu janji dan ancaman. Al-wa'du janji dan al-wa'id ancaman. Itu bentuk yang boleh dinasahkan. Yang kedua, bentuk yang kedua tadi tu je, bentuk ayat yang kedua tadi tu je yang tak boleh dinasahkan sebab dia berkaitan dengan persoalan akidah. Yang persoalan akidah berkaitan dengan zat-zat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, tak boleh dinasahkan. Okey. Seterusnya, Dengan mengetahui nasakh dan manfaatnya. Kalau manfaat daripada nasakh ni, dia dapat ulama dan para mufasir ahli usul ni dapat mengetahui hukum lah, dapat mengeluarkan hukum melalui nasakh. Yang kedua, asal yang mendorong mengetahui nasakh seperti disebutkan Sayyidina Ali pada suatu hari melewati seorang hakim lalu bertanya, apakah kamu mengetahui nasakh dari yang maksud? Hakim dijawab, tidak. Maka kata Sayyidina Ali, celakalah kamu dan kamu pun akan mencelakakan orang lain. Maksudnya kalau orang hakim tu dia tak tahu tentang nasakh ni, dia akan mencelakakan orang lain. Okay, mengenai pandangan tentang nasakh dan dalil pendapat. Dalil yang saya dapat rumuskan, semua ada
pandangan Yahudi saja yang tidak mengakui hikmah nasakh ni, yang tak mengakui adanya nasakh. Yang lain mengakui dan percaya tentang nasakh, terutama jumhur ulama. Ya, itu saja. Jenis-jenis nasakh. Okey. Baiklah, jenis-jenis nasakh terbagi kepada 4, iaitu Al-Quran, menasahkan Al-Quran, As-Sunnah Al-Mutawatirah menasahkan Al-Quran, yang ketiga Al-Quran menasahkan As-Sunnah, As-Sunnah menasahkan As-Sunnah. Contoh-contohnya Al-Quran menasahkan Al-Quran, contohnya solat menghadap Baitul Maqdis diganti menghadap kiblat Masjidil Haram. Yang kedua, As-Sunnah Al-Mutawatirah menasahkan Al-Quran. Contohnya perkahwinan sunnah dinasahkan dalam Al-Quran. Al-Quran menasahkan As-Sunnah, contoh keharusan mempunyai perhiasan emas dan perak dalam surah Taubah ayat 34. As-Sunnah menasahkan As-Sunnah, contoh larangan ziarah kubur dinasahkan menjadi boleh. Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sunnah dengan As-Sunnah ada menasahkan As-Sunnah ada 4, Sunnah Mutawatirah dengan Mutawatirah, Ahad dengan Ahad, Ahad dengan Mutawatir, Mutawatir dengan Ahad. Yang diterima oleh yang ditegah oleh jumhur adalah mutawatir dengan ahad, kerana hadis ahad bersifat zani, iaitu teragak-agak. Okey, siapa seterusnya? Apa seterusnya? Nasakh Al-Quran dan pembahagian surah-surah Al-Quran. Okey, nasakh Al-Quran dalam nasakh dalam Al-Quran dan pembahagian surah Al-Quran yang dinasahkan atau tidak. Dengar tak? Siapa? Ya, saya. Nasakh dalam Al-Quran. Okey. Nasakh dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, nasakh bacaan dan hukum. Maksudnya nasakh bacaan ni nasakh ayat. Ayat Al-Quran tu dah tak ada, dan hukum pun dah tak ada. Okey. Lepas tu yang kedua, nasakh hukum sedang tilawahnya tetap. Maksudnya dekat sini dia hanya memansuhkan nasakh hukum sahaja, tapi ayat dia still ada dalam Al-Quran. Contoh yang ayat tentang iddah 1 tahun kan, ayat tu still ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya dah tak ada dah sekarang. Sebab yelah talak kan, dia ada tempoh-tempoh dia mengikut talak yang tertentu kan. Ada bahagian dia, kalau macam contoh ada jenis-jenis talak kan, talakkan ibu mengandung macam mana, talak ketika wanita tu mengandung, ataupun talak ketika wanita tu sedang, yang talak yang macam biasa tu macam mana kan, dia ada tempoh-tempoh dia yang tertentu. So dia tak tetap 1 tahun. Okey, lepas tu yang ketiga, nasakh tilawah. Nasakh tilawah sedang hukumnya tetap. Maksudnya dia nasahkan ayat tu, tapi hukum dia still ada sampai sekarang. Nasahkan ayat Al-Quran tu, tapi hukum dia still ada. Contoh ayat tentang rejam kan, dah tak ada dah ayat tentang rejam tu dalam Al-Quran, tapi hukumnya still berjalan sekiranya kita menjalankan undang-undang Islam kan. Bila kalau orang tu berzina kan, kita kena rejam kan. Okey, seterusnya, faham ke? Boleh dengar ke? Faham. Okey. Dengar. Okey, seterusnya pembahagian surah-surah Al-Quran yang dinasahkan ataupun tidak. Sebahagian ulama menyatakan bahawa surah-surah dalam Al-Quran dapat dibahagikan kepada 4 bahagian, sama ada dinasahkan ataupun tidak. Okay, yang pertama, surah yang tidak terdapat nasikh mansukh.
ada 43 surah. Yang kedua, surah yang terdapat nasikh mansuh yang sempurna, 25 surah. Yang ketiga, surah yang di dalamnya hanya terdapat nasikh sahaja, 6 surah. Yang keempat, surah yang dalamnya hanya terdapat mansuh sahaja, 40 surah. Okey, seterusnya. Siapa seterusnya? Okey. Saya sini kita akan mengulas tentang hikmah nasah. Okay, yang pertama adalah secara umumnya nasah itu meringankan. Yang kedua, memelihara kemaslahatan hamba. Yang ketiga, perkembangan tasyrik menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan keadaan umat manusia. Okey, yang seterusnya, cubaan dan ujian bagi seorang mukallaf sama ada mengikuti atau tidak. Ini maknanya mukallaf ni maksud dia tadi orang yang dipertanggungjawabkan. Orang yang dipertanggungjawabkan kewajipan dan tuntutan dari untuk tuntutan agama Islam. Dia cukup akhir balik, tidak gila, sampai seruan agama Islam kepada dia. Jadi dia bila cukup balik tu, cukup syarat tu, maksudnya mukallaf lah, dipertanggungjawabkan untuk dia melaksanakan kod apa yang dah ditentukan nas pada maksud tu. Faham? Macam kita lah, kita ni seorang mukallaf. Kita tahu kan zaman tu belum nasah lagi. Zaman tu dah nasah dah dibuang dah hukum tu. Jadi kita kena ikut hukum tu dah ditentukan yang dah dibuang tu. Faham? Terusnya last sekali ni menarik sikit lah saya rasa. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sekiranya nasah beralih ke arah lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Ini saya rasa seimbang lah, adil lah. Jika nasah tu kepada hukum yang lebih berat, itu adalah tambahan pahala. Dan jika beralih ke arah yang lebih ringan, maka ia mengandungi kemudahan dan keringanan. Jadi Islam ni, saya rasa Islam sangat memudahkan umat dia dan sangat indahlah untuk umat Islam dia. Sebab dia menimbangkan keadaan umat dia. Okey. Okey, nasah dengan pengganti dan tanpa pengganti ada 4. Okay, yang pertama, bagaimana kita nasah dengan pengganti dan tanpa pengganti. Okay, yang pertama, nasah tanpa pengganti iaitu badal. Badal itu maksudnya pengganti. Contohnya, penghapusan keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 12. Kepada ketentuan ini dinasahkan dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat Al-Mujadilah ayat 13. Yakni, hai orang-orang beriman, ayat 12 Al-Mujadilah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Maknanya dinamakan ayat ini kepada ayat seterusnya. Maknanya buang ayat ni, digantikan dengan dijelaskan lagi lebih lanjut kepada ayat Al-Mujadilah ayat 13. Apakah kamu takut akan menjadi miskin kerana kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberitahu kepadamu, maka dirikanlah solat, tunaikan zakat, taatlah pada Allah dan Rasul, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Boleh faham tak? Okey, yang kedua seterusnya, nasah dengan pengganti yang lebih ringan. Yang lebih ringan Okey, yang pertama, contohnya Al-Baqarah ayat 187, di mana ayat ini maksud dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, kepada ayat 183 surah Al-Baqarah. Dia menasahkan ayat tu. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
lebih ringan. Okey, nasah dengan pengganti badal yang sepadan. Maknanya pengganti tu sepadan saja. Ya, contohnya penghapusan Macam pertengahan ke? Sama-sama. sama dia level dia. Okay, contohnya kita tengok contoh dia. Contohnya penghapusan kiblat menghadap ke Baitul Maqdis dengan menghadap ke Kaabah. Kita nampak dulu kan ada ayat yang Allah suruh kita hadap Baitul Maqdis dulu sebagai kiblat kita. Sebagai kiblat. Sama. Kemudian Allah nasabkan kepada menghadap ke Kaabah. Penghapusan kiblat menghadap ke Baitul Maqdis dengan menghadap ke Kaabah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya mula-mula ayat tu suruh ke Baitul Maqdis. Kemudian dinasahkan pada hadap pula ke Masjidil Haram. Itu sepadan lah Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram. Sepadan. Okay, yang terakhir, nasah dengan pengganti badal yang lebih berat. Seperti penghapusan hukuman penahanan di rumah terhadap wanita yang berzina dalam ayat 15 surah An-Nisa dengan hukuman sebatan dalam ayat 2 surah An-Nur. Iaitu dalam surah An-Nur ni, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang beriman. Atau dengan hukuman rejam sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, orang itu lelaki dan perempuan, apabila keduanya berzina, maka rejamlah mereka. Ini lebih beratlah hukum dia. Okey, yang terakhir, paling berat. syubhat dalam penentuan nasah. Okey. Syubhat yang berlaku dalam penentuan nasah, ada yang berlebih-lebihan sehingga memasukkan ke dalam nasah sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk dalamnya. Dan ada yang berhati-hati dengan menafsirkan masalah nasah tak hanya kepada penukilan semata-mata. Maksudnya syubhat ni berlaku lah. Berlaku. Ada berlaku. Keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan. Seterusnya boleh saya balik kepada rakan saya. Okey, seterusnya contoh-contoh nasah. Antara contoh-contoh nasah adalah firman Allah Ta'ala, walillahi masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fatamma wajhullah. Dan kemuliaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu hadap, di situlah wajah Allah. Ayat ini dinasahkan oleh surah Al-Baqarah ayat 114, iaitu fawal liwajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palinglah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Ada yang berpandangan ialah yang ada ini adalah benar. Inilah yang benar, bahawa ayat pertama tidak dinasahkan. Sebab ia berkenaan dengan salat sunat saat dalam perjalanan yang dilakukan di atas kenderaan, juga dalam keadaan takut dan darurat. Dengan demikian, hukum ini tetap berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Sahihain. Sedangkan ayat kedua berkenaan dengan salat fardu 5 waktu. Dan yang benar, ayat yang kedua ini menasahkan perintah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dalam As-Sunnah. Okey, seterusnya. Dan contoh lain firman Allah Ta'ala. Seterusnya persoalan mengenai nasakh dalam Al-Quran. Yang saya ambil dua lah persoalan mengenai nasakh ni. Macam mana kita nak Ya, teruskan. Kak Umur. Teruskan Kak Umur. Teruskan Kak Umur. oh. Ya. Okey, Maaf, tersilap.
Okey, persoalan lain tu dia Ibnu Hajar menjelaskan macam mana kita nak tahu tentang ini. Kalau kita nak tahu dia mestilah ada periwayatan yang jelas. Maksudnya kalau Rasulullah kata ayat tu daripada sahabatnya, daripada periwayatan yang jelas daripada Rasulullah ataupun daripada sahabatnya yang mengatakan bahawa ayat ini menasahkan ayat ini. Mesti ada riwayat yang jelas lah. Yang tu baru kita tahu kata ayat tu ayat yang nasah. Faham tak? Faham. Pertama. Tu macam mana kita nak tahu ayat tu ada nasah ke tak ada nasah. Dia mesti ada periwayatan yang jelas daripada Rasulullah ataupun sahabat. Okey. Kita kena tahu dia punya ni lah, apa, lebih mendalam lah punya periwayatan dia. Yang kedua, pendapat para mufasir awam tentang ayat yang dinasahkan tidak boleh dijadikan pegangan. Yang bahkan para mujtahid pun tidak boleh berpilihan tentangnya. Mesti Rasulullah ataupun sahabat yang kata ayat itu nasah. Kalau selain daripada tu, tak ni lah. Yang kedua, ayat yang nasah ni dia tak boleh dijadikan pegangan. Bahkan para mujtahid pun kalau maksudnya ayat dah dia tak boleh para mujtahid pun tak boleh nasahnya kalau tak didukung oleh riwayat sahih. Kalau ayat yang nasah tadi tu pun tak boleh istihad dengan ayat tu kecuali dia disokong oleh riwayat yang sahih. Rumusan Okey, saya. Okey, rumusan yang kita dapat daripada tajuk nasih dan mansuh ni, apa yang kita dapat hari ni, apa yang kita dapat belajar hari ni adalah definisi nasih dan mansuh. Lepas tu bahagian syarat-syarat nasih dan mansuh, hukum-hukum dalam nasih dan mansuh, apa lagi, hal-hal yang bentuk-bentuk ayat yang boleh dimansuhkan, jenis-jenis yang boleh dimansuhkan, jenis-jenis nasah. Lepas tu pembahagian surah-surah Al-Quran yang dinasahkan ataupun yang tidak dinasahkan. Dan apa lagi? Apa lagi? Boleh tambah yang lain? Kesimpulannya, kita tahu tentang ayat apa yang nasah, ayat apa yang tidak dinasahkan. Ya. Pandangan ulama tentang nasah. Bahagian dia terdapat pengganti. Ya. kita tahu mana ayat yang nak nasahkan lah. Okey, jadi seterusnya. Secara umumnya nasah itu sangat adalah untuk meringankan ataupun menambah pahala kepada menambah pahala kepada dan untuk memudahkan kita lagi. Sangat mementingkan kemaslahatan umat dia. Itu saja. Dan menekankan juga tentang hukum lah. Ya. Memberi penekanan tentang banyak arah pengetahuan. Kita tahulah nasah dan mansuh ni tidak berkait, tak ada berkaitan tentang pegangan akidah lah, tak ada nasah bab akidah, tapi dia nasah hanya hukum dan larangan perintah je. Dan khabar. Berkaitan dengan khabar juga.
hukum-hukum dan syarak. memahami. Ya. Hanya berhukum sahaja. Ya, betul. Okey. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.